saya tak nampak lah siapa yang ada. Siapa yang ada? Ramai Puan? Ada 2, 4, 6, 8. Kita ada 8 orang. Boleh on 8 video orang ke? So 8 ni dah kenal saya? Dah kenal kan? Belum. Dah tadi dah introduction Abang Sokmat semua tu. Okay. So hari ni tak adalah macam saya nak sharing ataupun saya nak mengajar ke apa semua. It's just that kita macam santai discussion lah, sembang-sembang boleh kawan-kawan? Nak dengar boleh. Dengar suara Boleh. orang di sana. Ataupun Zoom laptop bagi sini aku nak nampak. Sekejap saya tak nampak Zoom, so saya nak tengok jap. Okey, baru nampak siapa ni? Mirza ada, Puan Jarina ada, Zul, Abang Zul Siti Amira. Okey, saya kenalkan diri saya lah, saya Abdul Rahman Abdul Kadir. Apa nama dia ni, dalam industri dah berapa lama? 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun lebih. So hari ini saya dijemput untuk kongsikan kepada anda sedikit tentang marketing di Sokmat. Marketing di Sokmat ni, kalau kita nak cakap, dia memang banyak lah, dan juga makin banyak kita belajar, makin banyak benda yang kita tak tahu, dan juga makin banyak benda yang kita nak tahu kan. So dalam proses saya juga belajar sedikit demi sedikit. Ada pelbagai mazhab yang ada dekat sosial media ni. So in the end, macam mana kita nak lihat macam mana kita nak ambil sendiri Sokmat punya vibe ni ataupun punya platform ni untuk digunakan untuk bisnes kita. Sebab apa? Bisnes, macam you all dah tahu, business has changed. Every business has changed. Pada 5 Jun saya ada buat satu sharing dengan AGG, iaitu ada satu surat khabar The Star 5 Jun ada keluar bagi tahu business has changed, di mana sekarang ni dia tidak seperti dulu lagi. Which is I know you all dah tahu, but saya nak kongsikan kepada anda semua impact daripada business of change ni, business has changed ni. Ada skill set yang baru. Sebelum ni kita join the industry, kita dah ada mindset yang business, dah ada mindset untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup you, dan selepas tu kita diberikan skill set. Skill untuk apa? Untuk approach orang, untuk buat presentation, untuk berjumpa dengan orang. So semua skill set tu telah ada. Diajar oleh you punya leaders lah. Dan selepas skill set tu you diberi dengan tool set. Tool set tahu pula? Tool set ni adalah tool yang macam you punya presentation kit, kit idea kan, kit idea lah, presentation punya sales kit, lagi you diberikan apa lagi, mungkin iPad, mungkin you ada diberikan laptop dan sebagainya untuk you punya tool. So kita ada mindset, kita ada skill, dan juga kita ada satu lagi kita panggil tool set. So 3 set yang membentuk kita menjadi seorang entrepreneur ataupun businessman. So hari ni saya nak sharekan, kalau you all nampak dekat sebelah saya ni, kan, ini adalah 12 skill yang dia high demand in 2020. Okay. Bila saya tengok sharing ni dibuat oleh I think dekat Instagram. So Instagram ni US punya company. This is actually yang dia bagi tahu. Contoh-contoh yang ada dekat sini adalah yang kalau you tengok ada banyak: web development, Facebook ads, Excel knowledge, apps development, public speaking, copywriting, SEO, Google Analytics. So ada banyak yang skill yang very demanding. So pekerjaan juga di luar sana selepas ni akan memerlukan this skill. Tak kisah sampai tahap ke government pun, skill ni yang very important. Okay, so daripada sini kita lihat dengan topik kita hari ini, dekat bawah sini ada tulis mana ni? Sini. Bawah sini ada tulis social media marketing. So social media marketing adalah satu skill yang sangat demanding dalam 2020 ni, dan kita Takaful Advisor pun seharusnya tidak ketinggalan dengan upgrade kita punya skill pada waktu pandemik ni. Alright, okay. Yang ada lain yang di sini adalah di atasnya adalah copywriting. Copywriting dan begitu juga public speaking. Macam you all dulu pun ada buat public speaking kan? Macam ada
talk yang you buat. So public speaking is very important sekarang, dan juga yang paling dekat ni adalah Facebook Ads. Facebook Ads. So Facebook Ads ni pun salah satu platform, dia sebenarnya di dalam social media marketing ni juga. Okay, tapi dia dah jadi satu skill yang sangat important untuk tahun ni. Saya just nak bagi overview kepada you all. So next slide adalah this is actually skills yang akan boleh mendapatkan you punya income kepada 10,000 per month. Antara skill-skill yang diperlukan sekarang ni, tak kisah dalam apa-apa industri, iaitu kalau you tengok sebelah ni yang first dia bagi tu adalah copywriting. Copywriting, funnel building dan juga content creation. Coding ni kita boleh bagi orang buat, ataupun coding ni pun ada apps yang dah memudahkan. So content, saya bagi tu content creating, building brand, writing email, semua tahu kan? Semua tahu writing email, tapi macam mana email ni boleh bagi kita benefit dan juga kita boleh convertkan kepada duit. Social media growth. Saya nak ambil perkataan social media growth ni adalah maksudnya dia kena sentiasa berkembang lah. Berkembang, kena ada improvement. Dia bukannya tiba-tiba social media you ni meletup. Tiba-tiba nak ada 8.1 million follower macam Niloufar. Tak boleh. So you have to start with something, tapi dia akan grow. Dia akan grow. So last kali adalah graphic design. So yang ni adalah skill. Dia bukan pekerjaan tapi dia skill. Jika you ada skill ni dalam automatic, dalam apa-apa yang you buat, khususnya Takaful ni yang kita buat ni, kita boleh jana income lebih daripada 10,000 sebulan. Yang ni yang bestnya, 10,000 apa ni? USD. USD. So dunia dah berubah. So sekarang ni kita nak, bukannya kita nak berubah 100% sebenarnya. Saya nak bagi tahu anda semua, sebenarnya social media ni tak susah. Dia bukanlah satu benda yang sangat baru, dan juga you kena change you punya strategi daripada bisnes yang asal ni, yang you dah plan 2020 daripada awal, tiba-tiba pandemik ni dan kita nak ubah 100%. Tidak. It's just that kita kena ride. Kita kena ride, naik sekali dengan kapal terbang tu. Ride dengan kapal terbang tu supaya kita dapat fly high bersama-sama dengan Sokmed punya platform. Alright, okay. Ada apa-apa boleh tanya? Ada apa-apa boleh menyampuk? Ada apa-apa boleh nak share you all punya thought pun boleh. So at least sekarang ni dalam overview ni saya bagi tahu this is actually important supaya apa? Kita sebenarnya sebelum nak memulakan apa sajalah, even saya technical kalau nak cerita tentang technical FBS, nak cerita technical FB Live, nak cerita technical tentang you nak buat content semua ni kan, saya boleh pergi ke situ. Akan tetapi yang pertama sekali, yang paling penting yang ada dalam diri kita, kena ada dalam kita adalah kita punya belief. Kita punya belief. Kita punya belief bahawa this Sokmed ataupun this platform boleh menyumbang kepada at least 50% daripada punya business. Offline yang you dah terror semua tu jalan, jangan tinggalkan. Tapi bila online ni dia boleh menyumbang kepada 50% business you. Kalau biasa you hantar 10 kes, 5 kes daripada online. Kalau biasa you bawa 12k kan, 12k sebulan, 6k daripada online. Jadi this is the position. So saya nak sharekan di mana kalau saya punya statistik lah, my agency yang kecil ni, alhamdulillah 70% business datang daripada online. Dan I think menuju kepada 2021-2023 dia akan meningkat kepada 90%. So saya nak bagi tahu bahawasanya kek dekat offline ni ada. Kan kek dekat offline ni ada, iaitu cheesecake lah, contohnya New York cheesecake. Tapi dekat online ni ada benda yang lagi sedap lah. Apa kek yang lagi sedap? Chocolate cake. Moist. Chocolate moist. Aku tiba-tiba lapar pula kan. So ada satu kek. So sekarang ni kita nak makan kek, kita boleh makan, pilih satu kek lah kalau you suka kek New York cheesecake tu untuk offline. Tapi kalau saya ada 2 kek depan mata, saya nak dua-dua. So this is the things yang you kena percaya bahawasanya memang boleh dapat. Memang tempat ni adalah tempat baru untuk apa? Untuk jana kita punya income sampai ke 10,000 sebulan at least lah. Okay. Alright ke semua? Korang dengar suara saya okey? Aku pun nak tanya pula kan. Hari ni pakai mikrofon baru. Okay. Hari tu tak ada. Okay. So awal. So saya diberi masa 20 minit. Jadi sekarang dah 10 minit, tinggal lagi 10 minit timing. Jadi okay, saya nak
bila you all dah tahu, dah faham dan you dah percaya, okay? First percayakan dulu. Percayakan dulu yang this is the new way of doing business. Okay? Kalau kita stick dengan nak makan New York cheesecake tu sahaja, one day New York cheesecake tu akan habis. Akan habis. Pada waktu tu baru you nak cari kek yang lain, lambat. So kita kena buat sekali sama-sama. Okay tak tu? Kawan-kawan? Okay? Okay. Kira Puan Izrina memang semua okey. So saya nak tanya yang lain tu okey ke tidak. Alright, okey. Saya tak nampak muka korang lah. Korang memang ni pemalu semua. Dekat planet Alah, Pluto. buka video. Boleh tu buka video. Buka. Saya punyalah buat video macam ni untuk anda. Buka video kawan-kawan. Pas, barulah nampak manusia. Kan. Kan cakap dengan, tahulah Sokmat kan. Cakap dengan alien ke, cakap dengan apa, scammer ke apa kan. Okay. Daripada situ, you all pun dah tahu semua semua platform ataupun semua perkara yang function-function yang ada dengan Sokmat ni kan. So macam FB ada apa? FB ada FB page, ada FB ads, ada boleh buat FB live. So Instagram pun boleh buat IG TV. So Instagram pun boleh buat apa lagi? Boleh buat professional page. So Twitter pun you boleh tweet. So you dah tahu dah macam-macam tu, tapi okay, satu benda yang saya nak bagi tahu dalam banyak satu lagi YouTube lah, of course YouTube the most visited page lagi-lagi dekat Malaysia ni. So you have to actually consider YouTube as your main platform selain Facebook. Okay, kenapa ada banyak? Sebab everybody sekarang ni memang setiap orang ada apa ni, ada karakter yang berbeza. So dia punya preference pun berbeza. Ada yang rasa selesa dengan Facebook, ada yang selesa dengan Twitter, ada yang selesa dengan yang baru ni Snapchat. So bila ada banyak ni, sekarang ni kita nak buat bisnes. Bila kita nak buat bisnes, kita kena cari satu. You pilih satu platform ataupun dua saja, jangan banyak, untuk you positionkan you punya brand. Jangan banyak-banyak. Bila banyak-banyak nanti you akan dapat market tu sikit daripada Twitter, sikit daripada LinkedIn contohnya, sikit daripada Facebook, sikit-sikit dia tak jadi satu impact. So sekarang ni pilih satu. Macam buat apa yang saya pilih saya pilih adalah Facebook. Kenapa Facebook walaupun ramai yang generation macam ejen saya ni ada yang kat depan ni tak ada akaun Facebook ataupun tak memang rasa macam apa ni, dia rasa macam jijik dengan Facebook ni. Tapi kita bekerja, kita nak dapatkan keuntungan ni, profit ni, kita tengok pada data. Data apa dalam Malaysia ni ada 32 juta orang dan juga 24 juta orang ada social media. Okay, ada dalam social media. So 23.7 juta orang ada Facebook. So 97-98% daripada orang Malaysia ada Facebook. So kita nak reach lagi ramai. Contoh macam you buat marketing pun kan. You nak buat marketing untuk dapatkan talk ataupun you buka booth sekalipun kan. Booth, you mesti cari tempat yang orang ramai. So sekarang ni Facebook yang paling ramai, but janganlah tinggalkan Instagram kalau benda tu selesa. Kalau you minat untuk Instagram, you teruskan dengan Instagram tu sebagai platform nombor satu. So macam saya Facebook lah. Okay. Tapi yang pentingnya adalah Facebook ni, walau macam mana pun Instagram tu owned by Facebook. Kalau kita buat ads pun boleh pergi kepada Instagram. Okay. So bestnya Facebook sebab apa? Dia satu company yang memang dah actually mempunyai market cap yang besar, company yang established. Owner dia pun Mark Zuckerberg antara yang terkaya dekat Malaysia sekarang, nombor 3, nombor 4. Jadi Facebook ni susah untuk goyang. Contoh macam TikTok. You all siapa yang main TikTok kat sini? Kak Zarina main TikTok TikTok kan. TikTok memang fast growing dalam 3 tahun ni dia fast growing apps. Maksudnya makin ramai, dia cepat grow. Percentage of growing tu. Akan tetapi TikTok ni dia okey guna sekarang, tak ada masalah. Cuma untuk business yang sustainable yang lama, saya lihat TikTok ni sebab dia owned by company China. Jadi ada isu-isu sikit tentang banyak perkara. Kalau saya nak cerita banyak kat sini. So saya memilih tu sebagai mungkin TikTok ni yang ke-8 ke ke-9. Okay. Kita pilih yang memang betul-betul mempunyai keutuhan dia punya company tu. Dekat US global market pun dia punya harga satu share pun dekat $300, $300 USD. So susahlah nak jatuh company macam tu.
Apatah lagi kalau contoh dulu kalau ingat ada zaman siapa-siapa yang pernah apa ni subscribe Friendster. Friendster habis dah tu. Kalau kita start dengan bisnes dan company yang kecil, jadi kita punya bisnes pun akan jatuh sekali. Friendster hilang, bisnes kita pun hilang. So now Facebook pilihan saya dan juga daripada situ kita boleh apa yang penting nak buat apa yang penting nak buat dalam social media punya marketing ni, saya share kepada anda 4 perkara hari ni. Saya nak share kat 4 perkara. Lighting ni terlalu kuat dekat sini. Zoom out ke zoom in? Zoom in. Zoom in. Zoom in. Dekat. Okay. I think because of the ni. Saya nak kongsikan kepada anda 4 perkara. Tak apa, aku ni doublekan line. Nampak? Tak nampak agak? Zoom out lah, dia kena zoom out. Zoom in dia makin ni, zoom out. Aku gelap tak apa. Yang penting dia orang nampak. Clear mana? Baru clear, okey. Okay. Alright, so dengan suara saya pun dah cukup lah. Muka saya anda boleh tengok nanti lepas ni. So saya nak ceritakan 4 perkara yang you kena buat dekat Sokmed ni. Okay, tentang marketing yang you nak tahu. Yang first kali yang paling penting dalam Sokmed ni adalah untuk apa? Nombor 1 untuk nampak. Okay, nampak nampak. Aku eja nampak betul ke ni? Dah lama tak eja bahasa Melayu kan. Nampak. So nampak. Nombor 1 tips adalah nampak. Apa yang kita buat seharian dalam Sokmed ni adalah untuk tujuan pertama bagi orang nampak. Itu yang paling penting. Nak nampak. Contoh macam sebelum ni, kalau macam mana satu brand nak bagi orang nampak, satu brand nak bagi orang nampak, apa yang dia buat apa? Apa yang dia buat adalah dia buat billboard. Okay, dia buat billboard. Bila buat billboard ni, cost dia berpuluh-puluh ribu. Kalau you nak pasang satu Malaysia berjuta-juta untuk pasang billboard. Untuk apa? Untuk bagi orang nampak. Dan pada waktu tu, bila dia bagi orang nampak tu, dia main pukal dia tau. Siapa-siapa je boleh nampak. Budak kecil nampak, orang tua nampak. So dia bukan targeted market dia. Tapi itu marketing dulu. Contohnya satu lagi adalah apa lagi? Surat khabar kan. Dia buat surat khabar. Surat khabar pun orang buat marketing. Sebab saya ada agent yang memang bekerja dengan utusan, itu yang dia buat. Nak bagi orang nampak. Orang buat advert. Sekejap panas. Advert bagi orang nampak. But itu memerlukan cost. Satu advert dekat kawasan, kalau contoh surat khabar tu, dekat kawasan yang kecil itu pun dah kena beribu-ribu dia punya cost. Dan juga you tak tahu siapa yang bayar kan. So first adalah untuk orang nampak. Orang nampak apa yang you post, apa yang you buat FB ke apa semua tu untuk bagi orang nampak. Yang bestnya dekat kita ada FB ads. Okay, kita ada FB ads. So dekat FB ads ni yang seronoknya, you boleh targetkan location, you boleh targetkan siapa orang yang interested. Dia interested tentang kewangan ke, dia suka contohnya benda-benda yang aktiviti riadah, yang sport recreation ni semua kan. Kita boleh targetkan market kita secara spesifik. Dulunya bila kita buat iklan-iklan yang lain, dia targeted kita tidak targeted lah. Dia semua orang boleh nampak. Malah apa yang you spend tu mungkin akan rugi. Dan juga dengan FB ads ni tak mahal. You boleh nampakkan diri you sekarang ni, you kat rumah kan. You kat rumah, you boleh buat ads dan juga ads tu akan nampak dekat mana? Dekat Selayang boleh, dekat Kepong boleh. You nak targetkan dekat jabatan kerajaan tu punya office pun boleh. So what we do adalah dengan FB ads ni telah berikan kita existence kita diketahui ramai. Okay, ni adalah untuk FB ads. Kalau untuk nampak. Selain tu ada juga free, kita panggil zero marketing. Zero marketing ni adalah satu tools di mana you menggunakan contoh you punya personal branding sendiri di tempat, iaitu di tempat you punya individu punya page ataupun di pada page yang profesional. So dekat situ you boleh sentiasa posting dan juga boleh pilih audience yang nak tengok. Dan juga you boleh bagi tahu apa sahaja dengan percuma. Dan you boleh sharekan you punya aktiviti tu dekat grup-grup yang banyak dekat Facebook ni. Okay. Jadi pada siri zero marketing ni, zero cost marketing ni,
Zero cost Zero cost marketing ni, you boleh dinampak ataupun dilihat oleh ramai orang. Okay? Nombor satu, you all faham tak? Kalau faham boleh tunjuk apa nama tu? Thumbs up. Yes, thumbs up. Jadi kalau you nak nampak, thank you very much yang dah thumbs up. Kalau you nak nampak, kalau you punya Facebook, satu lah saya tengok. Kalau you punya Facebook ataupun Instagram, follower you adalah ejen takaful, separuh. Follower you 1,000 ataupun friend you 1,500 ejen takaful. So you have to do something. Sebab apa? Kita bukan nak posting, kita bukan nak attract ejen takaful untuk like ataupun tengok page kita. So we have to do something. Is either you increasekan you punya friend daripada banyak-banyak sektor ataupun daripada apa nama ni, ex-colleague ke, daripada kawan sekolah yang lain semua tu kan. Start to add diorang supaya sebenarnya diorang tu adalah target market kita. Tapi kalau you nak pergi dengan luas, of course go FB page, dan juga daripada FB page tu you kena post hari-hari. Kena post hari-hari. Macam saya, macam you all kan, contohlah hari-hari kita nak post, kita tak pandai, kadang-kadang kita ada masa nak fikir konten. Jadi for my advice adalah, kita ada ramai ni, you ada lebih kurang dalam berapa? 10 orang. Ambillah 10 orang dan setiap hari seorang sediakan satu konten. Dan juga you boleh apa, postkan, pilih daripada 10 tu, postkan 3 konten. So setiap hari you punya page adalah aktif, dan juga FB Ads ni boleh buat juga untuk tambahkan like. Bila tambahkan like, dalam masa yang sama you buat zero cost marketing ni, you buat posting hari-hari, dia akan berikan orang lebih banyak nampak kepada you. Dan orang yang nampak tu janganlah ambil yang kat Kuala Terengganu, janganlah ambil yang dekat Sabah, ambil yang dekat KL ni lah. KL pun dah banyak. Okay? So nampak dah. Lepas nampak, apa lepas nampak? Lepas nampak adalah orang dah nampak, dan lepas tu orang kena kenal you. Orang kena kenal you. Kenal, dan saya bagi satu, dan extra sikit, ingat. Okay. Kalau saya nak buat ni sikit, nak tanya soalan kepada you all. Kalau saya cakap satu perkataan ni, you have to you try to respond, apa benda ni? Okay. Contoh satu, minuman coklat bertenaga. Milo. Okay, so maksudnya siapa yang tadi ni? Siti Amirah. Saya. Siti Amirah. Minuman coklat bertenaga Milo. So orang dah tahu dah branding tu Milo punya. Yang kedua, mi segera. Indomie. Okay. Siti Amirah suka Indomie ni. Okay. So Indomie telah membuatkan siapa nama ni, Siti Amirah ingat dia, kenal dan ingat. Mesti mungkin rasa dia ataupun dia punya marketing yang telah dia buat. Ada yang lain saya tahu, lagi 8 orang ni semua ingat Maggi tadi. Ingat Maggi, seorang Indomie. Jadi bila begitu, apa yang dia dah buat? Milo buat apa dengan kita? Daripada kita sekolah dulu, dah ada lori Milo datang. Bagi kita air kan. Bagi kita air. Beratur, mula-mula pakai songkok. Ambil. Habis air, beratur lagi, buka songkok. Ambil lagi satu kali air. So marketing Milo tu sampai tahap sekarang setiap rumah akan ada Milo lah. Kalau tak ada Milo pun diorang akan minum Milo kat luar. So daripada situ, yang saya nak bagi tahu, apa yang lepas orang nampak you kena pastikan mereka ingat. Mereka kenal dan ingat. So you punya page, page sekarang janganlah buat benda merepek-repek. Contohnya page, kalau you nak pakai individu punya Facebook, tangan aku tak nampak sebab zoom in. So kalau you nak buat Facebook punya individu ni, kena buang benda-benda yang ngarut-ngarut lah. Itu satu. Yang kedua adalah, apa yang kena buat dekat situ, state terus siapa you. About tu bagi penuh apa yang you tulis tu. Apa kepakaran you, macam mana nak contact you, semua dah ada. Samalah juga dengan FB page. Okay. Orang dah nampak you, orang akan cari you ni siapa. Yang lagi best adalah kalau you boleh ada satu ni, nama dia website. So website ni merupakan center untuk orang tahu siapa Amirah ni, siapa Mirza ni, siapa Ain. So daripada dia nampak dekat Facebook you pun boleh, tapi bila ada website ni is another level. But website tu you tak payah buat yang bayar pun tak apa sekarang. Buat sekejap dekat WordPress,
Drag je. Drag gambar, you siapa, you adalah graduate jurusan ni, sekarang you bekerja dengan Wahamna Group dan juga you punya pencapaian apa semua, cerita. Buat landing page, satu page je. So dia dekat sini orang akan kenal dan ingat dan juga nampak you ni seorang yang serius dalam bisnes. Okay. Daripada nampak, kenal ni, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah suka. Apa-apa yang you buat, dia kena bring towards audience. Tak kisahlah audience you tu adalah kawan you, audience you adalah family you, audience you tu adalah orang yang you tak kenal sekalipun, adalah untuk suka. Suka. Macam mana nak suka? Contoh saya ada ramailah kawan-kawan macam you all mesti ada kawan yang buat contohnya lah kuku, buat brand Shakely ke atau brand-brand yang lain lah. Ada juga ejen takaful juga. Okay? Kalau you tengok dia orang posting, dia orang buat story kan. Dia buat story. Bila buat story ni, tujuan orang buat story adalah untuk bagi orang lain tengok. Dan yang kita harapkan adalah orang reply kita punya story. Okay? So samalah juga macam kita. Bila kita asyik buat posting tu pasal takaful je. Pasal mati je. Ataupun posting tu pasal kuku je, produk-produk je, harga berapa ringgit, promosi semua kan. Awal-awal saya akan tengok. Lama-lama nampak dia punya WhatsApp, dia punya story tu, dia punya sharing tu dah kecil semua tu, memang haram lah saya tak buka. So dia dah defeat the purpose. Purpose-nya you nak promote kan, you nak promotekan servis, you nak bagi tahu apa yang buat. Tapi in the end orang tak tekan. Bila orang tak tekan, tak guna lah kan? Betul tak? Betul tak kawan-kawan? Adakah anda salah seorang daripada golongan tersebut? Hari-hari cerita pasal mati je. So tak apa. So yang macam mana nak bagi orang suka? Ada dua saya nak kongsikan kepada anda lah. Dua benda yang okay. First, sebelum saya bagi tahu dua benda tu, rule dia macam ni. 7 soft selling, 1 hard sell. 7 soft selling, 1 hard sell. Soft selling tu macam mana? Soft selling tu macam you bagi tahu yang behind the scene punya benda. Contohnya, yes, faham. Behind the scene punya benda, you nak tengah nak buat aktiviti ke, you nak pergi jumpa prospek ke, itu behind the scene. Dan dalam masa yang sama you boleh buat juga perkongsian, you boleh buat short video bagi tahu yang apa tu persaraan, apa tu perkara-perkara yang kewangan ni secara general, apa tu zakat dan sebagainya, apa tu tabaruk. Dan satu posting barulah you nak hard sell. Barulah you nak tunjukkan you punya harga ke, ataupun you nak tunjukkan bahawa produk you ke, satu. Okay? Alright. Macam mana nak bagi orang suka? Itu tadi 7-1 tu dia punya rule yang you kena buat. Suka, saya nak sharekan you dua benda. Satu adalah storytelling. People like to hear story. Dan story ni sell. Story sell. Fact doesn't sell at all. So bila kita menggunakan story ni, dia akan memberikan satu touch kepada hati orang, emosi orang untuk you pergi lebih jauh dengan mereka. So gunakan teknik storytelling. Kalau you all tak pernah buat, tak apa. Buat je. You kalau duduk macam perempuan lah biasanya. Duduk dengan kawan perempuan, kawan lama ke, kawan baik ke, dia boleh cerita berjam-jam. Semalam ni ejen saya siap tunjuk kat story lagi, 1.5 jam berborak dengan kawan lama kan, seorang kat Penang, seorang kat KL. Tak apa dia cerita 1.5 jam. Aku pun tak tahu. Kalau saya call saya punya ejen Syami ni 5 minit pun aku rasa dah lama tau. So aku akan cuba cut short kepada at least 50 saat paling lama. So nak kata sebenarnya kita pandai bercerita. Cuma macam mana kita nak belajar teknik bercerita tu, you kena pergi course yang lain lah. Tapi cubakan cerita perkara-perkara yang contohnya pernah berlaku dalam hidup you. Cerita perkara-perkara yang memang selalu yang pernah berlaku dalam hidup you, ataupun perkara-perkara yang you pernah dengar. Contohnya you dengar daripada you punya senior advisor ataupun leader ke, yang pernah cerita kes yang kematian ataupun kes yang kes masuk hospital ke apa kan. So dia orang pernah alami perkara tu, dan you boleh menggunakan cerita tu sebelum you memulakan presentation, ataupun you boleh gunakan cerita tu untuk you buat posting you.
Saya ada cerita, contohlah cerita saya kan, pada cerita saya tentang klien saya. Dalam cerita tentang klien saya iaitu, jap saya ingat balik. Okey. Pada 2016 saya ada mengenali seorang wanita ni. Dan wanita ini saya sangat kagum dengan dia kerana dia sangat firm dengan keputusan dia untuk apa? Untuk memiliki medical card pada usia yang muda. Saya tak perlu untuk convince bahasa Melayu apa? Saya tak perlu meyakinkan dia untuk dia membuat keputusan tersebut. Selepas 6 bulan dia 6 bulan contribute dengan takaful, dengan medical card tu, what happened was belakang sikit. What happened was is dia diagnosed lymphoma. Dan pada waktu tu tak ada siapa yang dapat bantu dia kerana family dia duduk dekat Sibu. Dan daripada Pekan Sibu tu 4 jam ke dalam. Dan dia tak ada saudara dekat Kuala Lumpur. Dan pada waktu tu saya datang dan juga bantu untuk dia uruskan semua kemoterapi dan sebagainya dengan dia. Dan saya, walaupun begitu, saya tetap terkilan kerana alangkah indah kalau dia ada cash 100,000 sekarang untuk dia teruskan kehidupan dia. So you can do a story macam tu lah. Faham? So story tu you boleh bercerita dekat pengalaman untuk bagi orang suka dengar you punya cerita, suka content you. Tadi saya cerita tu dari segi satu cerita tu sebenarnya boleh buat pelbagai cerita lagi daripada angle lain. Contoh angle kita punya service, angle apa yang customer rasa daripada pandangan mata customer dengan apa servis yang kita bagi pun boleh. Daripada angle macam mana rawatan hospital dia semua tu boleh juga. But cerita dengan story. Bukanlah kita cerita tentang kita cerita tentang harga kos rawatan untuk kanser tu 100,000. Kalau kau kena, siapa nak bayar? Kan? Boleh buat yang tu. So you pilih story yang menarik supaya orang suka you. So yang kedua adalah copywriting. Tadi story, satu lagi copywriting. Tadi pun macam saya tunjuk 10,000 kan, 10,000 gaji tu orang yang copywriting ni boleh pergi ke sana dan juga skill yang demand untuk 2020. Okay, so copywriting contohlah, saya bagi satu copywriting yang biasa saya kongsikan juga dengan ejen saya. Contoh dengar boleh dengar penyakit ni bang, dia datang berkawan. Dia macam BFF. Dia datang sekali. Jantung, penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Dia akan datang sekali. Dan dia datang, dia tak bagi salam tau. Dia tak bagi Assalamualaikum, saya nak masuk dalam badan you ni. Tak ada. Dia datang sekali. Dan juga dalam sekelip mata, you boleh bertukar alam. Daripada dunia pergi ke barzah. Tak jauh barzah tu. Bila last kali abang cek jantung abang? Abang pasti tak esok jantung abang akan still berdegup? Kalau dia berhenti kan bang, saya pasti orang yang abang sayang takkan berhenti menangis. Macam okey. Korang rakam tak aku punya ni tadi? Punya copywriting tadi? Sangat laju. Tapi dengar. So that's the things yang kita kena buat untuk orang suka kita lah. Daripada kita go direct, hard sell, go on soft sell tapi menggunakan ayat power dan juga satu lagi adalah storytelling. Story ni ada banyak. You boleh cerita tentang you sendiri kan. Okay, so suka. Last kali sebelum saya habiskan saya punya sesi ni, last kali. Kita ni adalah yang paling penting yang nombor 4 ni. Tapi nombor 4 ni takkan dapat kalau you tak buat step 1, step 2 dan juga step 3.
Last sekali adalah percaya. Dari sini akan wujudkan kepercayaan. Most of cases yang saya dapat ataupun advisor saya dapat daripada social media ni, dia dah wujud kepada percaya dan dekat sini dia akan terus kepada bab closing. Dan dia dah tak mudah lah. Pada waktu ni tak ada masalah lagi tentang harga kita lagi mahal sikit daripada company lain. Kalau beza RM20 tu orang tak pandang dah. What orang nak adalah ini, dia dah percaya dekat you daripada apa yang you dah buat ni aktif. Okay, dalam percaya ni you boleh buat apa? Okay, saya cerita technical sikit sebab you dah faham. First adalah percaya tadi dia akan wujudkan action orang lah. Action dia untuk buat keputusan. Nak ambil apa dan sebagainya. Tapi bab technical yang you boleh buat kat sini, percaya ni banyakkan testimoni. Apa-apa produk pun untuk bab closing ni dan juga nak bagi orang percaya adalah testimoni. Produk kecantikan, kalau dia tak tunjuk produk dia boleh mencantikkan you, takkanlah orang lain nak beli. Kalau produk tu sampai tahap ni nak bagi percaya. Tadi saya on the way daripada tempat rahsia sampai ke office, ada satu billboard ni. Dia lelaki, dia pegang satu produk, aku tak ingat apa nama dia, IBV ke apa something. Dia pegang, dia punya ayat senang je. Kalau jerawat anda tak hilang, saya pulangkan duit anda. Itu ayat tu power tau. So macam kalau saya pun rasa nak beli tapi malangnya kulit licin, dia tak ada jerawat. Tak adalah aku nak beli. Bini aku pun okey, tak ada masalah. Tunggulah anak aku nanti ke apa kan. Weh, jangan kadang-kadang Zoom pula. Main-main lah. So testimoni. So banyakkan testimoni orang-orang yang telah contohlah dapat allowance daripada daripada pergi haji ambil mabrur kan contohnya. Apa lagi yang dapat COVID-19 punya 5,000 tu. Banyakkan testimoni ni dekat dia punya page. Tapi jangan testimoni sahaja, dia kena ada 4 unsur ni. Okay, so dekat sini testimoni banyak dan juga daripada testimoni ni boleh buat. Okay, daripada 4 perkara ni, dekat tengah ni ada satu asas, core. Asas ni, asasnya saya tak ada ruang nak tulis kat sini, saya tulis dekat sini lah. Dengan satu perkara ni, dia boleh capai semua. Iaitu hari-hari buat. Boleh zoom in, nampak? Memang nampak kan? Dah nampak. Power. So daripada semua ni, kalau you buat FB Live hari-hari, you akan dapatkan 4 unsur ni. 4 unsur FB Live. Situlah orang akan nampak you. Kat situlah juga you punya zero cost marketing. Dekat situ juga orang kenal dan akan ingat you setiap hari nampak you. Dan juga orang akan suka dengan konten yang you bagi. You sharekan copyright, you sharekan cerita lah. Cerita, you sharekan fakta ataupun you ceritakan fakta orang tak suka sangat. Cerita dan juga konten-konten yang macam menjurus kepada knowledge. Knowledge kan, apa tu tabaruk pun boleh, tak ada isu pun. Tapi dia tidak hard sell. Tidak mengatakan takaful kena bayar RM100 dapat berapa, lagi 30 tahun dapat berapa ringgit, tak payah. Tapi benda-benda tu yang buat orang suka dan last kali orang percaya. This is the key sebenarnya untuk you punya social media berkembang maju dengan cepat. Kalau you tak boleh buat hari-hari, at least seminggu buatlah 3 kali. Isnin, Rabu dan juga satu lagi Jumaat. Tak payah lama, buat 10 minit pun okey. Sebab apa yang you buat tu akan ada dekat you punya page. Dan juga orang akan tengok bila nanti lagi setahun kan, ada orang baru like you punya page ataupun follow you, dia boleh scroll, dia nampak you apa yang you buat. Sebab apa, ada satu advisor saya, dia dapat orang daripada Johor. Johor nak ambil polisi dengan dia, dia bagi tahu satu je. Sebab saya akan ambil dengan you sebab saya nampak you adalah advisor yang aktif. Orang kek yang satu lagi saya cerita tu dah ada. Memang ada orang yang tak nak jumpa face to face nak ambil takaful ni. Dah ada. Kek tu saya tengah makan ni. Saya tengah makan kek tu. You all janganlah bagi saya makan semua. Ambil lah juga kat situ juga. Sama-sama. Okay. Alright. So ini core yang saya boleh kongsikan hari ini Puan Izlina. Dan
Yang lebih tu kalau setiap ni ada technical dia apa semua, yang tu kelas lain lah. Kelas tu mungkin sejam berapa ratus? Tak ada. So saya you all okay? Faham ni? Sharing saya hari ni. This is actually yang kita kena buat. Hari-hari you fikir macam mana nak bagi orang nampak, kenal, suka dan percaya. Input tu korang pilih lah, input apa-apa nak buat. Saya dah bagi contoh tadi kan. I think that's all lah Puan Izlina. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan, I open. Ini saya start off dengan macam ni dan lepas tu saya grow dengan macam-macam produk yang saya buat lagi. Okey. Okay. Terima kasih Cik Rahman. Kita bagi tepukan yang paling gemuruh pada Cik Rahman. Saya buka kalau ada soalan. Tu sebab memang masa dia 20 minit lah saya bagi sebab nak. Yelah macam kita kalau sebab macam ni tahu, saya percaya kita ambil sikit yang kita boleh terus apply. Betul tak kan? Kadang kita banyak sangat, lepas tu kita tak boleh nak apply. Jadi lebih teknikal tu, lebih mendalam tu mungkin nanti kita janji lain lah. Tapi kalau saya nak buka untuk soalan, kalau ada nak soalan boleh ambil. Susah tau sebenarnya saya booking dia hari lain. Hari ni je yang dia free. Jadi sebab sebenarnya diorang pun ada meeting group diorang juga. So saya nak minta maybe lagi 5 minit je lagi untuk buka soalan. Please kalau ada nak tanya, saya ambil kalau tu ambil kesempatan untuk tanya. Puan Zai, please ask question. Kuat sikit Puan Zai, kuat sikit. Dengan saya ke? Kuat sikit. Berdengung, macam berdengung sikit. Okey, boleh cakap je. Cik Abdul Rahman, kalau macam teknik yang saya gunakan sebelum ni, cara dia storytelling, saya ataupun video saya post melalui story. Zai dekat sikit dengan the microphone, cannot, tak dengar sangat. Tak dengar. Sorry. Okey tu clear. Okay. Sebab saya punya phone hari ni buat problem. Okey, tak apa. Cik Abdul Rahman dia macam ni. Saya punya Facebook, saya advertisekan sometimes ikut pada timing lah. Kadang-kadang ada on off. Tapi storytelling ataupun kisah sebenar ataupun cerita-cerita melalui video, saya post melalui story IG ataupun story Facebook. Method yang kita gunakan tu bercampur-campur. Dengar saya ke? Okey, dengar. Apa soalan dia? So method yang saya gunakan tu bercampur-campur. Adakah dia boleh diguna pakai ataupun lebih fokusan ikut pada method yang Cik Rahman suggestkan tu melalui tadi kan ada nampak, kenal dan suka, lepas tu kita percaya dengan apa yang kita buat. Okey, adakah method tu betul kan? Okey, macam ni lah. Kita sekarang ni setiap orang ada level understanding, ada dan juga level technical yang berbeza antara satu sama lain. Ada antara kita baru sahaja nak start posting yang pertama, ada yang kita baru nak start buat FB page. Ada juga yang baru nak install Instagram. Okey, ada yang dah lebih, dah ada followers 1,000, 2,000. So untuk method sebenarnya dalam SOCMED ni tak ada yang betul, tak ada yang salah. Yang salahnya apa tahu tak? Yang salahnya tak buat apa-apa. Itu salah. Sebab apa? Kalau contoh saya pergi berguru dengan beberapa guru FB Ads, saya ambil FB Ads sahaja, empat orang saya pergi, empat mazhab dia lain. Tapi cara dia orang berjaya. Faham? So sebenarnya the method is kena buat. Kena buat walau macam mana pun lagi bagus. Kalau bagi saya adalah lagi banyak channel yang you buka, iaitu you ada YouTube, you ada Twitter, you ada Instagram, you ada FB, you ada semua dan semuanya aktif. Itu yang paling bagus. Tapi macam mana kita nak fokuskan kepada semua benda tu, sebab kita bukan full time YouTubers, kita bukan full time public figure. Dan apa yang berlaku pada orang lain pun, all this platform ada orang yang handle. Orang lain yang ambil gambar kita, orang lain yang postkan, orang lain yang buat copywriting, semua tu. Tu public figure lah kan. So untuk kita, for you yang you dah buat tu, for me is very good already. You ada kat FB, you ada kat Instagram, you ada kat story, buat. Dan yang penting buat tu adalah buat yang konsisten lah. Dia tak boleh on off. Bila you off sekali kan, macam ni tau. Dia punya algoritma SOCMED ni, kalau you aktif, ada engagement posting you
you punya posting tu akan dapat dilihat banyak kali selepas tu. Kalau you perasan, kalau you pernah like page orang tu, like posting orang tu, nanti next time you buka Facebook, posting orang tu pun akan naik kat situ juga. Posting yang baru. So algoritma dia begitu. Kalau sekali you off seminggu contohnya kan, orang yang pernah like you ni, posting you ni, aku tengok tu kan, posting dia ni, orang yang pernah like posting ni, you off kan, you off, nanti nak selepas tu posting you lepas seminggu tu you post balik, dia tak nampak dah. You kena gain balik dia punya algoritma tu supaya dia sentiasa follow you punya posting. Sama juga macam kalau you nak beli barang kan, you buka dekat Lazada contohnya. Sekali you buka kat Lazada, lepas tu you buka Mudah ke, you buka surat khabar ke kan, The Star ke apa, dia punya advert tu akan ikut you selagi you tak buat urusan. So dia ada algoritma. So sekarang ni bila talking about this, for me adalah you buat konsisten. Hari-hari kan ada posting. Walau paling malas pun buatlah satu posting. Paling malas lah. Kalau advisor saya buat kurang daripada satu posting, aku nak kena charge lah diorang ni. Bagi denda sikit. Dia kena ada at least satu posting paling malas. Okay Zai? Ni? Dia dengar kat tu. Ke aku yang stuck? Stuck, okay. Okay. Thank you. Cik Mirza ada soalan ke? Kita punya internet. Tak ada. Tak ada, okay. Puan Zarina? Okay. Cik Zul ada soalan tak? Setakat ni tak ada lagi kawan. Okay. So boleh faham Ain ada soalan tadi. Ain ada soalan. Ain tanya Ain. Yang Ain tanya Ain tu tadi. Sebabnya yang part suka tadi tu saya termiss. Saya pergi settlekan anak tadi sekejap. So saya tak perasan satu storytelling. Yang kedua tu apa ya? Dekat bahagian suka. Testimoni. Suka yang keempat percaya. Tak apa, you all ada recording kan? Dia boleh tengok balik. Panjang cerita suka tu. Bukan suka tu apa dia punya yang Ain Salim ialah copywriting lah. Copywriting. Dia suka tu saya mulakan dengan posting. You kena buat 7 soft sell, 1 hard sell. Daripada situ orang akan suka tengok you punya posting lah. Betul. Lepas tu dengan cara contoh copywriting dan juga ayat-ayat yang power untuk bagi orang suka tengok ataupun baca. You boleh buat in term of video, you boleh buat in term of FB Live, you boleh buat in term of copywriting juga. Tapi saya bagi tahu kat sini, the action yang you have to take nak memudahkan proses you adalah FB Live ni dia melengkapkan semua benda. Okay. Ataupun IG Live lah. Ada ejen saya dia suka IG. Okay. Akmal ada soalan? Akmal? Okay. Tak apa, tak ada. Kalau tak tengah cakap tak. Kalau tak ada soalan you boleh call saya anytime. Saya okay je. Nak tanya. So thank you Rahman. So kita Khairul Shifa lambat sikit masuk. Shifa boleh? Ada tak soalan nak tanya? Tak ada. Okay, so kita ambil gambar. Kita ucap terima kasih banyak-banyak pada Cik Rahman. Thank you so much for your time. Jap kita nak minta kita nak buat gambar. Ambil gambar satu. Lagi nampak ni juga. Clear dekat sikit. Okay, tak apa. Tak buat nampak. macam. Dia jadi ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, best satu, best. Best apa? Oh ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you so much Cik Rahman. Thank you. Alright, okay. Thank you so much juga. Apa yang baik tu ambil, apa yang salah tu maafkan saya. I think that's all. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Bye. You all jangan leave lagi. You all jangan leave. Cik Rahman seorang je. Okay. So jadi maknanya sebab saya panggil jemput Cik Rahman tu because he has experience lah macam tadi kan. Jadi maknanya dia
dia dah ada pengalaman dan macam dia kata 70% dia punya sales sekarang ni adalah daripada social media. Maknanya memang dia buat, dan macam dia cakap lah, maknanya kek tu ada dekat luar kan, maknanya ada cheesecake yang kita boleh jumpa face to face, tapi kita try juga macam online. Lepas tu nanti mungkin dalam yang next session kita lebih mendalam lagi macam mana contohnya FB ads, maknanya ataupun lebih mendalam lah untuk setiap satu tu. Tapi FB live kita ada buat, tapi yang mungkin lepas ni kita akan share, maknanya advisor lah yang buat, tapi Warhamna yang initiate kan. Lepas tu macam hari tu kita dah pernah buat kan sekali. Sebenarnya kan Puan Zarina, Wan Zaidi tu ada orang minta medical card tau, quotation dengan dia. Saya tak follow up lagi dengan dia. So bila kita, Puan Zarina mungkin boleh kongsi dengan kawan-kawan daripada FB Live yang kita buat hari tu, yang dekat yang medical card tu macam mana? Banyak lebih kepada sharing lah, macam Cik Wan Zaidi hari tu share tentang pengalaman dia sendiri. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Cik Rahman tadi, maknanya kena ada 4 tadi tu. Maknanya kita kena nampakkan siapa kita, perkenalkan siapa kita, promosikan diri kita. Lepas tu lebih kepada kita sendiri kena suka lah sebenarnya. Macam Cik Wan dengan Cik Farid minggu lepas buat FB Live tu, saya nampak dia sangat seronok nak cerita kepada orang. Maknanya bukan dia syok sendiri pun, tapi dia suka nak share kebaikan plan takaful yang baru tu. Sebab tu terus ada orang yang tanya untuk quotation kepada Cik Wan Zaidi. Jadi saya rasa kita Warhamna bukan seorang dua orang, kita ramai. So kalau kata kita setiap seorang buat FB Live tu every day, macam secara konsisten Cik Rahman cakap tadi. Jadi dan kita tag kawan-kawan kita semua warga Warhamna. Jadi termasuk kita punya friend, lepas tu kita punya saudara semua kan. Dan mereka pula share lagi, saya rasa dapat kembangkan. Jadi sebenarnya kita kena buat. Boleh, kita akan arrange lah satu insyaAllah macam dalam minggu ni. Masa PKP hari tu kita sangat aktif kan Puan Zai kan, masa hari tu setiap minggu kita ada. Jadi sekarang ni kita take turn lah untuk macam perunding-perunding kan. So insyaAllah kita akan try arrange satu minggu ni, lepas tu kita buat macam berterusan lah. Okay, so saya nak satu macam take away pada hari ni, apa yang macam dapat hari ni, lepas tu apa yang macam boleh nak apply terus. Puan Zai? Betul. Apa tu? Sekali lagi tak dengar sangat. Tak dengar sangat Puan Zai hari ni. Dia punya. Okay, sekarang dengar tak? Dengar. Okay, betul. Saya punya iPad problem. So dia macam yang Puan Warhamna sendiri buat dengan Puan Zarina sendiri buat, mereka sangat aktif dalam Facebook. So pada saya apa yang kita boleh dapat daripada Encik Rahman sendiri, kita sendiri pun kena aktifkan. Sebab macam pengalaman saya pun macam malu-malu juga sebab nak introduce pada orang. So slowly waktu PKP ni adalah cara untuk kita kenal lah, kita introducekan diri kita pada even saudara mara kita, kenal rapat kita, siapa kita. So the only social media yang terdekat dengan kita adalah Facebook. So gunakan kesempatan ni untuk war-warkan lagi dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita nak kita nak bagi pada orang. Okay, thank you Puan Zai. Cik Mirza yang dapat hari ni? Actually banyak info yang dapat lah. Cuma nak buat FB Live tu, kalau you tak tahu pasal produk pun masalah sebenarnya. Okay. Tak apa Cik Mirza, macam kita dekat Warhamna sebenarnya kita akan buat secara team kan. Maknanya nanti advisor yang baru share je maknanya benda tu. Mula you all share. Lepas tu nanti bila macam you dah pandai, kita akan invite you untuk buat live pula. Macam tu. So kita buat sharing. Maknanya kita akan buat tu secara berterusan lah. Tapi hari tu memang hari tu masa PKP lockdown betul-betul, Warhamna sangat
aktif, masa kita banyak dapat ni kan, tapi bila dah buka balik kita dah stop. Sekejap tu lah, betul cakap Cik Rahman tu, dia bila stop kan, bila stop kita nak dapat audience tu balik kan, dia memang ambil masa lah. So kita kena buat secara berterusan dan kita kena buat sistem bergilir lah, maknanya advisor pula lepas ni. So you all bersedialah berjaga-jaga siapa yang kena lepas ni. So kita akan susun secara gili-gili, lepas tu video FB Live tu kita share je. Okay, thank you Cik Mirza. Puan Zarina, satu untuk kongsi hari ni yang dapat untuk hari ni. Cik Mirza jangan risau sebab benda yang kita buat FB Live tu, kita dalam rancangan, maksudnya kita terancang. Macam Cik Wan, Cik Farid hari tu, saya dan Puan Izlina, kita dah sediakan skrip, kita dah macam rancang maksudnya. Dan jadi bila kita live hari tu tak ada kalut pun insya-Allah. Jadi jangan risau sebab kan kita dah ada sistem. Jadi macam FB Live, saya nak buat seorang-seorang ke tak ada. Macam Puan Zai sendiri pun pernah FB Live dan kita dah rancang dulu, betul tak? Jadi kita tinggal nak pancarkan kat orang saja supaya orang kenali kita Warhamna. Okay. Yang saya dapat hari ni memang 4 perkara ni kadang-kadang kita tak buat tu je, macam nampak, macam saya sukalah, betul lah tadi macam Cik Rahman kata tadi, kita kena ada nampak, suka, percaya dan juga orang kata kenali lah. Sebab kalau kita tak dikenali, susah lah sebenarnya. Dan lebih lagi, kenali kita, kawan kita dalam Facebook tu pula tu, semuanya sebenarnya adalah pesaing kita sendiri. Kebanyakannya. Betul tak? Dia orang-orang yang, orang etika sendiri, orang yang penjual ataupun advisor sendiri. Jadi sebenarnya kita post tu sebenarnya dia pun sendiri nak ambil idea kita pun nak ambil idea dia. Itu sebenarnya. Sebab tu kita lebih orang kata teringat saya Cik Carol yang minggu lepas tu, saya rasa 20 orang everyday yang orang lain, orang yang kita tidak kenal, kita add sebagai friend, and then kita share. Dan kita stop untuk berusaha lah insyaAllah. Right. Saya setujulah cakap Puan Zarina tu, maknanya kita kena baiki Facebook friends kita. Maknanya kalau saya kurang promosi dekat personal, saya lebih pada macam saya guna Facebook page lah. Page tu kan. Jadi memang kalau boleh, tapi dalam personal pun ada juga, sebab apa-apa yang saya kongsi di page saya akan kongsi di personal. Tapi di personal tu kita kurangkan ejen. Saya memang kalau ejen tu saya macam check dulu, saya ramai sebenarnya ejen etika request friend, tapi saya kurang. Kalau boleh you janganlah ambil ejen juga. Kalau boleh kita ambil lah kawan-kawan lama kita. Lepas tu lagi satu yang bagus dia contoh kan, macam you dah ada klien, macam katalah nanti Cik Mirza sekarang belum lagi bercakap, nanti later macam Puan Zai, you have klien kan, dia akan keluar friends of klien kita tu, friends you, people you may know. Jadi you boleh add friend kat situ tau, people you may know. Jadi maknanya orang tu dalam link kita. Jadi actually kita punya friends list tu kita kena always update. So saya setujulah kalau boleh, okay boleh tak you all buat things to do today, add 20 orang. Add 20 new people in your Facebook. Add 20. So 20 orang ni add dalam you punya new Facebook ni. Lepas tu untuk kita buat sharing. Add 20 orang. Yang bukan agent lah, kalau boleh add 20 orang. Dan setiap hari sebenarnya kalau hari ni, pada hari Isnin ni sampai Jumaat ni you buat 5 hari, you dah ada 100 orang dah sebenarnya. Dah ada 100 orang baru yang kita boleh macam exposekan. Lepas tu bahan-bahan marketing you boleh share. Saya kurang macam daripada Puan Zarina sampai Puan Zai, kadang-kadang macam boleh share daripada page Warhamna. You tak payah buat, boleh tukar-tukar. Please tolong share, ambil page, type Warhamna je. So di FB page Warhamna kita memang akan posting hari-hari. So please ambil je bahan dekat situ dan share. Please share. Share saja. Share, lepas tu share, tak perlu nak buat yang baru, tak perlu. Tapi you boleh ubah-ubah lah, maknanya daripada kita punya posting tu you ubah-ubah. Puan Zai nak tambah? Ada. Sebenarnya untuk makluman juga, saya gunakan Facebook Warhamna sebab Puan Izina memang akan update everyday dia punya contents untuk Warhamna. So ada contents yang macam saya suka lebih pendekatan tentang emosi. Bila kita sentuh pasal kematian, lepas tu ibu bapa yang meninggal dan kematian meninggalkan anak-anak, something yang boleh touch close dengan prospek,
Saya ambil petikan tu, copy paste ke dalam broadcast saya, dalam Facebook, dalam WhatsApp. So dalam WhatsApp kita ada kenalan yang mana kita kebanyakannya kenal. So saya akan broadcastkan kepada kenalan-kenalan dalam WhatsApp. So untuk further information you akan minta refer kepada number contact you. So lebih banyaklah ke situ. Sebab saya faham untuk Facebook saya kurang, sebab selalunya Puan Zina dengan Puan Zainah sangat excellent. Diorang akan update dekat Facebook. So including kita sendiri. So saya akan ambil opportunity untuk storytelling dalam story IG ataupun Facebook dan WhatsApp broadcast. Okay. Berarti macam Cik Rahman kata, tak ada betul ataupun salah, continue je. Yang penting kita buat tu nampak, kenal, suka sampai percaya, dan bahan-bahan semua dah ada dekat ni kan, boleh guna. Lagi satu, bahan-bahan dalam page Warhamna tu tak semestinya yang hari ni punya yang you nak share. Saya ada satu yang minggu lepas ada sebenarnya ada perkongsian, sebab orang kadang-kadang tak suka tahu, asyik nak dengar mati hibah-hibahkan. So saya dah share kan service ratio. So debt service ratio ni maknanya kita nak tahu tahap hutang. So saya kongsikan macam mana orang kita boleh kita tolong kirakan dia punya nilai hutang. Nilai hutang. Jadi kita boleh cakap, okay, kalau you nak tahu tahap nilai hutang tu boleh macam hubungi kami, semua kami boleh bantu. Sebab hutang ni dia kalau kita meninggal tinggalkan hutang, waris akan kena bayar tau hutang kita ni. Lepas tu amalan kita tu pun tergantung. Maknanya kita mati meninggalkan hutang. Jadi takut tau. Takut tau. Jadi sekarang ni kata okay, macam kita boleh bantu macam mana nak selesaikan hutang. Jadi indirectly benda tu ialah mengenai kewangan. Tak adalah direct sangat mati lepas tu kena ambil insurans. Bukan, dia macam benda yang berbeza sedikit yang orang macam nak tahu. So boleh tengok. I think 3 hari Jumaat kan ada, boleh cari dekat page Warhamna tu, kita ada kongsikan share macam mana nak kira debt service ratio, macam nak kira hutang. Lepas tu takut kan kawan-kawan kalau kita meninggal tinggalkan hutang ke apa semua, mehlah saya bantu untuk kirakan hutang contohnya, ataupun jomlah kita macam mana kita nak lindungi hutang-hutang kita supaya bila meninggal ada yang bantu untuk tinggalkan hutang. Okay. Cik Zul yang dapat hari ni, Cik Zul. Thank you Puan Zarina. Cik Zul. Okay Puan, so hari ini banyak benda yang kita belajar tentang social media, di mana 100% bisnes datang daripada online lah. Betul. Okay. Kita kena percaya pada diri sendiri dan kita kena suka lah benda tu. Kalau tak suka memang tak jadilah. Kena suka. Tapi kelemahan saya macam FB ni saya tak boleh nak buat live lah. Saya lebih kepada WhatsApp, status, macam tu lah. Dia awal-awal tu memang macam takut sikit, tapi saya cadangkan you share dulu. Maknanya bahan yang ada dalam Warhamna you share je dulu. Maknanya kita nak type sendiri, kita takut kan copywriting, kita tak pandai nak buat. Jadi okay, tadi satu you all kena buat apa? Satu perkara. Tolong tulis dekat chatting apa you kena buat satu perkara hari ni, apa you kena buat? Kenapa? Kena add 20 orang kan, add 20 orang. Okey, perkara yang kedua saya nak you all buat hari ni juga ialah tolong ambil satu posting di Warhamna, share dekat you all punya Facebook. Tolong ambil satu posting dan share. Jadi kita nak buat copywriting sendiri, kita tak pandai, kita takut semua kan macam tu. Kita nak buat FB Live. Jadi tolong hari ni sharekan posting, share posting je. Jadi maknanya buat benda yang senang-senang dulu Cik Zul. Kau boleh kena aktifkan kita punya Facebook. Okay, boleh tak? So, dua benda yang nak kena buat. Okay, ada apa-apa lagi Cik Zul nak share? Tu je. Ain tak ada lagi pun. Ain ada apa nak ni yang dapat hari ni? Ain? Akmal? Ya Puan. Dapat hari ni? Saya call candidate jap. Yang saya dapat hari ni jangan fokus pada satu platform je lah. So tapi dia banyak-banyak juga kan, satu ataupun dua lah kan yang main kan. Satu and dua main, and then kalau FB tu kalau nak khusus untuk fokus financial services boleh je kita create FB baru, and then
fokus pada kita punya prospek area situ je. Kalau nak paling senang lah. Macam gombak je ke macam tu. Okay. Cik Khairul Syifa yang dapat hari ni? Okay, hari ni banyak yang saya dapat dan saya rasa macam setiap orang dia ada dia punya cara dia. Means minggu lepas kan Cik Khairul dia ada cakap cara dia dan hari ni Encik tu dia kata cara dia. So ups to kita lah untuk adapt cara-cara diorang untuk berjaya. Maknanya kita ambil tips dia tu, lepas tu macam mana kita nak buat, yang penting kita aktiviti tu lah setiap hari lah. Konsisten. Konsisten. Closing tu kemudian, maknanya yang sekarang ni ialah aktiviti, give awareness, give sharing, apa ni semua. Lepas tu apa benda yang kita nak kena buat macam konsisten. Lepas tu bila ada aktiviti barulah ada hasil dia, barulah macam ada orang tanya, betul tak? Ada orang akan tanya, ada orang akan macam mungkin minta calculation semua. It's okay walaupun macam Cik Mirza kan baru nak Syifa kan macam belum faham produk lagi, it's okay just sharing. Macam saya cakap tadi hari ni cuma add 20 orang dalam Facebook, lepas tu share posting Warhamna. Lepas tu nanti bila ada orang tanya ke apa, then baru get back to us dekat sini, okay, apa produk yang sesuai untuk dia. Yang penting sebab kita nak dapatkan perhatian orang tu lah. Okay. Puan, ada satu pertanyaan. Kalau kita nak buka macam FB page yang baru, daripada segi nama tu perlu ke saya letak macam contoh nama saya Mirza Warhamna ke macam mana? Boleh. Saya boleh tak ada masalah lah. Boleh macam boleh nak guna ni, cuma boleh ambil bahan daripada kita punya ni lah, kita punya. Yalah, maksudnya saya share dan ambil daripada Warhamna punya grup lah. Okay. Boleh. Okay. So terima kasih for today punya session. Last saya nak minta Puan Zarina kesimpulan je daripada hari ni. Okay, kita nak simpulkan hari ni. Mungkin ada, saya nampak mungkin terlepas pandang daripada page kita punya Warhamna untuk kita repost. Jadi saya akan hantar everyday apa yang Puan Izina post dekat Warhamna, saya akan hantar melalui WhatsApp. Jadi kat situ you all akan dapat melalui Facebook pun ada, dekat WhatsApp pun ada. Sama ada you nak post di mana-mana pun dah boleh dah, senang dah, cuma ubah nombor sendiri. Yang keduanya saya nampak kat sini memang kita digalakkan promosi diri sendiri lah sebenarnya. Promosi diri sendiri dan bangga dengan kita punya kata group. Maksudnya Warhamna ni kita kena perbesarkan supaya orang tahu servis kita, sebab servis kita bukan satu, bukan takaful saja, kita ada hibah, ada wasiat. Dan saya sangat galakkan kita sementara PKP ni kita mesti cari gaji hari. Maknanya sekurang-kurangnya kita tanya orang, dah ada ROTEC ke tidak? At least kita ada income. Okay? Itu saja untuk saya. Terima kasih Puan Zarina. Maknanya orang nak tahu kat kita lepas tu peluang untuk buat tadilah, maknanya selain daripada cheesecake ada juga macam kek yang baru ni yang kita nak cuba. Zai tadi tulis tornado cake macam mana tornado cake tu? Oh ya, tak pernah cuba lagi. Okey, lepas tu saya nak nasihatkan you all ikuti kita punya kelas-kelas kita punya macam kita akan sharing lagi macam next kita punya kelas besok malam. Besok malam kita nak kongsikan produk yang terlaris di pasaran. Apa yang savings yang terlaris di pasaran. So nanti akan macam lebih faham lagi. So Selasa malam macam yang Syifa dengan Mirza belum fast start, nanti kita akan cari fast start, tapi sementara tu boleh follow kita punya macam training gitu lah. So daripada training kita pun boleh dapat apa bahan-bahan dia. So next ialah Selasa malam pukul 9. So follow, lepas tu boleh bagi link kan? Apa dia? Nanti Puan bagi link kan? Bagi link. Kejap lagi saya akan bagi link. So daripada kita punya training ni, kita bagi exposure, bagi pendedahan dan setiap hari kita bagi awareness. So insyaAllah akan ada orang tanya dan akan akan ada orang tanya dan kita boleh dapat untuk closing tu kemudian. Hasil tu kemudian kita punya aktiviti dulu. Okay? So okay. Mirza macam untuk tarikh exam ke apa, macam mana nanti kita set nanti saya bagikan tarikh exam.
Boleh. Tapi sebagai saya yang newcomers ni, so minta bantuan daripada yang senior-senior lah untuk assist juga. Sebab macam saya cakap sebelum ni, saya pernah join ada agents, tapi tak entah kenapa saya tak, mungkin cara dia, so saya tak terlalu berminat. So hari ni saya pun selalu, saya dengar dulu pun guna Zoom meeting juga. 5 minit pun rasa lama. Ini dah dekat 2 jam pun saya tak terasa. Seronok kan? Best kan? So bila sharing info, bila kita nak sampaikan knowledge tu, saya suka bila semua orang bagi kerjasama. Cara kita approach kot lebih kepada santai. Ya, betul. Alhamdulillah. Apa tu, so kita, Mirza, saya tak adalah you punya phone number bagi saya. Saya rasa Puan Zelina ada call saya pagi tadi. Oh betul lah tadi tu. Saya double check lah, saya ingat siapa telefon scammer. Lepas tu jualan nama saya tak adalah scammer. Khairul Shifa. Apa dia? Sebab Khairul Shifa pun perlu si exam tu sama dengan Mirza. Lepas tu Mirza, hari Rabu ada lagi tutorial exam. Rabu. Okay, boleh. Belum ambil exam lagi kan? Mirza tak? Belum. Okay, so after this. So kita akan ada banyak. Besok, Selasa malam besok pun ada kelas lagi. So pukul 9. So please masuk dalam kelas tu untuk kita lagi sharing. Lepas tu kita akan arrange untuk another FB live lah. So kita nak semua participate untuk live nanti. Okay? Okay, boleh. Okay, thank you semua. Jom kita ambil gambar satu lagi. Shifa buka video boleh Shifa? Akmal nak ongkor orang job. Sebab time ni baru nak ongkor untuk esok. Sekejap je. Kita ambil gambar Ain. Lepas tu jangan lupa apa you punya 2 homework hari ni apa dia? Satu apa? Add 20 people in FB. Dalam FB add lagi satu? Share posting daripada FB Wan Hamna. Okay, terbaik. Okay, Shifa. Okay, Ain. Okay, satu. Okay, 1, 2, 3. Sekali lagi, Best. Alright, thank you semua. Ingat kita punya matlamat kita kan, untuk kita macam sharing, macam Cik Mirza cakap betul, kita banyak nak share knowledge semua, sebab daripada share knowledge tu baru orang akan berminat untuk ambil produk kita. Kita tak nak macam menjual, kita nak bagi give awareness, give sharing. Lepas tu baru orang akan berminat. Betul tak Cik Zul kan? Kita nak bagi awareness lagi dekat orang lebih banyak. Okay, so thank you for ni, kita punya ni. Terima kasih banyak semua. So nanti kita akan jumpa lagi. So thank you all. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Syah, I ada buat recording ni. So macam mana kita nak